Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Kemenangan berganda bagi Anwar Ibrahim. Kemenangan besar telah dikecapi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan kekalahan teruk telah dialami oleh Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang. Sebelum saya teruskan, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang telah menjadi subscriber di dalam channel ini. Terima kasih. Dan terima kasih juga yang sudah menjadi member. Bagi anda yang belum, saya mohon belas kasihan daripada anda untuk tekanlah butang subscribe, like, share dan komen, serta join member untuk mendapatkan lebih banyak info yang lebih baik. Anwar menyifatkan keputusan pemilihan UMNO adalah kemenangan pasukan yang meyakinkan. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan keputusan pemilihan UMNO 2023 yang diumumkan secara rasmi pada hari ini membawa mesej kemenangan satu pasukan yang meyakinkan. Perdana Menteri Malaysia itu berkata, dengan keputusan yang ditunjukkan itu, ia sekaligus berupaya memperkukuh kedudukan kerajaan perpaduan yang dipimpinnya ketika ini. Katanya, kita ambil maklum perkembangan terkini. Setinggi tahniah kepada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan pimpinan yang menunjukkan satu kemenangan pasukan yang meyakinkan, dan dengan ini ia akan memperkukuh kerajaan perpaduan, katanya. Beliau berkata demikian pada satu sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat sekretariat Kerajaan Perpaduan kali kedua di Menara Dato' On, Pusat Dagangan Dunia WTC malam ini. Turut hadir pada ketika itu adalah Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Fadilah Yusof, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siu Fok, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan, dan Premier Sarawak iaitu Tan Sri Abang Johari Tun Openg. UMNO mengakhiri siri pemilihan partinya hari ini selepas 187 bahagian UMNO di seluruh negara bersidang pada Sabtu yang lalu. Pemilihan UMNO 2023 menyaksikan Ahmad Zahid kekal sebagai Presiden UMNO selepas jawatan disandang tidak dipertandingkan. Selain timbalannya, Datuk Seri Muhammad Hassan juga menang tanpa bertanding. Jawatan Naib Presiden UMNO pula disandang Pengerusi Perhubungan UMNO Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, Ahli Parlimen Kota Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, serta Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Pada itu Anwar berkata, komitmen kehadiran yang ditunjukkan pimpinan parti-parti kerajaan perpaduan pada mesyuarat malam ini memberi jaminan dan bukti dukungan kuat semua kepada kerajaan. Sementara itu Anwar berkata, satu konvensyen akan diadakan kerajaan perpaduan dalam usaha memastikan adanya hala tuju pemikiran dasar yang jelas oleh kerajaan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ramai orang bertanya kepada saya, apa yang berlaku kepada aset-aset bersatu sekarang ini. Tapi sebelum kita teruskan, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah subscribe, like, share, dan bilion terima kasih juga kepada yang sudah komen video-video dalam channel ini. Bagi yang belum, mohon kiranya untuk
tekan butang subscribe, like, share. Anda boleh tinggalkan komen Anda, apapun komen boleh, tidak masalah. Dan jika Anda ingin support channel ini, tolong join member supaya kita lebih semangat untuk membuat konten-konten dan kita pun boleh menjadi suara yang cukup berkuasa, cukup besar untuk sampai ke telinga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekali lagi ramai yang tanya kepada saya, apa yang berlaku kepada aset-aset Bersatu? Dan akhirnya saya Google mencari dan akhirnya ada satu artikel yang panas, iaitu adakah aset Bersatu akan disita? Daripada utusan Malaysia, aset milik Bersatu akan disita. Kita tahu sekarang ini, yang kita tahu adalah akaun Bersatu sudah pun dibekukan. Ada akaun-akaun tertentu Bersatu dibekukan kerana sedang disiasat oleh SPRM. Dan kita juga tahu bahawa ada pemimpin, tidak kurang daripada 3 pemimpin besar Bersatu sudah pun didakwa di mahkamah kerana penyalahgunaan kuasa, rasuah, penyelewengan dan pengubahan wang haram berkenaan dengan satu projek yang sepatutnya membantu Bumiputra, kontraktor Bumiputra, tetapi diseleweng, iaitu Jana Wibawa. Aset milik Bersatu akan disita, itu soalan yang cukup besar. Selepas dibekukan akaun, adakah langkah seterusnya yang akan diambil adalah untuk menyita aset-aset Bersatu? Sekiranya benar aset Bersatu ini akan disita, ini akan menjadikan Bersatu lebih sukar untuk menghadapi pilihan raya negeri di 6 buah negeri yang akan datang ini. Tetapi menjadi satu kelegaan bagi mereka, iaitu ada janji daripada pemimpin PAS. Dia kata PAS kaya, tak payah risau, boleh bantu Bersatu. Wah, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, aset milik Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau dikenali sebagai Bersatu berkemungkinan boleh disita oleh pihak berkuasa dalam tempoh terdekat. Wow, kalau disita memang cukup cabaran besar bagi Parti Bersatu kerana mereka tidak ada dana lagi untuk pilihan raya. Sudah tidak ada dana, tiada lagi aset, susah betul untuk berkempen. Sebab nak beli sepanduk, nak pergi beli makanan orang di markas dan sebagainya perlu dana dan wang. Itu berkemungkinan boleh disita oleh pihak berkuasa dalam tempoh terdekat. Bercakap kepada Mingguan Malaysia, ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu. Wah, rupa-rupanya ini dibocorkan sendiri oleh ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu sendiri, iaitu Dr. Muhammad Faiz Naaman, yang berkata, tindakan membekukan aset itu dikatakan ada kaitan dengan kes yang membabitkan Presiden Parti itu Tan Sri Mahyadin Mak Yassin. Beliau bagaimanapun tidak mengetahui bila tindakan tersebut akan diambil dan masih menimbulkan ... Untuk mendapatkan berita lengkap, anda kena masuk di dalam utusan Malaysia, langgan utusan Malaysia, dan log masuk ke dalam akaun sekiranya anda sudah melanggan. Kerana beritanya memang begitu saja, jadi memang menimbulkan tanda tanya sampai sekarang. Saya sendiri pun sebagai pemerhati dan penganalisis serta pengulas politik, saya sendiri pun tidak pasti adakah itu akan berlaku, iaitu disita atau tidak. Tapi kalau ada kes dan perlu disita, pasti akan dilakukan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.